Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran. Insya-Allah untuk hari ini kita akan melihat, mendengar dan membaca bersama-sama insya-Allah daripada surah At-Taubah ayat 48 hingga ayat ke-54. Jadi insya-Allah teman-teman yang nak buka Al-Quran boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman 195. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami akan bawakan ayat-ayatnya sebentar saja lagi ke layar anda. Jadi sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam, juga menyapa semua teman-teman yang daripada awal bersama dengan kita dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Diharapkan semua sahabat-sahabat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, sebelum kita masuk kepada pelajaran, saya ada 2 permohonan, 2 permintaan, 2 rayuan untuk diajukan kepada teman-teman yang bersama insya-Allah. Yang pertama, boleh tak bantu saya kita kongsikan ilmu ini dengan kita menekan button share supaya kita mendapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat memanfaatkan ilmu ini juga kepada pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga dan seluruh
muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita insya-Allah. Dan juga permohonan saya yang kedua, saya nak sahabat-sahabat boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran. Mudahnya mengaji Al-Quran. Dah bersedia? Sahabat-sahabat, saya baru perasan tadi Facebook ada keluarkan satu emoji baru. Emojinya berbentuk orang yang peluk hat di hatinya itu ataupun di dadanya itu. Selain daripada bagi thumbs up, boleh tak saya nak dapatkan emoji terbaru daripada Facebook, hugging the heart. Ada yang hugging the heart itu. Tengok ada tak sahabat-sahabat yang beri. Ada emoji baru saya perasan. Sebelah heart itu ada emoji. Terima kasih Nenda. Nenda ada bagi. Terima kasih. Yang lain berikan kepada saya satu emoji baru daripada Facebook. Saya perasan baru hari ini. Tak tahulah kalau dia dah keluar daripada awal. Tapi saya baru perasan hari ini. Baik, sahabat-sahabat semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan pengajian kita insya-Allah. Sebelum kita memulakan bacaan ayat, pastikan jangan lupa untuk membaca isti'azah. Dengan lafaznya, hamzah makhraj di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, a'u, bukan a'u, jadi kedua-duanya hamzah. Ataupun kita baca a'u, kedua-duanya ain. Yang pertamanya a, yang keduanya au. A'u, zu di hujung lidah. A'udzu billah, dan lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonir rajim. Jom kita dengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat ke-48 dari surah At-Taubah. Laqad, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang saya nak kongsikan sebentar ini. Laqad ada lantunan di sini. Baik, di sini ada hamzah wasal di antara dal baris kasrah dan ba bertanda mati. Saya dah bagi tahu hamzah wasal ini bila dia berada di awal kalimah, di awal ayat, dia ada fungsi bacaan. Tetapi dalam keadaan ini dia berada di awal perkataan tetapi bukan di awal ayat. Awal perkataan tetapi bukan di awal ayat. Jadi dia hilang fungsi bacaan. Dal baris kasrah terus naik di atas ba. Laqad tagaul, tagaul, wawi, wu. Bertemu lam jadi wul. Laqad tagaul fit. Ada bunyi angin itu. Fit, bunyi anginnya. Bunyi hamas. Natamiu. Di sini hukum ikhfa disamarkan dengan dua harakat dan dibacakan dengan tebal kerana qaf huruf isti'la. Qab, pantulan lagi di sini. Keseluruhannya ada 5 huruf pantulan ataupun huruf lantunan ataupun dalam istilah tajwidnya huruf qalqalah. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Mungkin ada yang tolong tulis ya. Jadi kalau ada tanda mati asli, ini kita panggil tanda mati asli, tanda sukun ini, maka diberikan lantunan namanya qalqalah kubra, sughra. Tapi kalau kita waqaf pada huruf tersebut, salah satu 5 huruf tersebut juga diberikan lantunan. Nama hukumnya qalqalah kubra. Jika bersabdu qalqalah akbar. Tapi still kena ada pantulan. Min qab, min dua harakat. Qab ada lantunan. Qablu wa qallabu. Qallabu, lam bersabdu, tekankan. Wa qallabu lakal. Kaf baris atas naik di atas lam ini, alif lam qamar ya, lam dijelaskan. Lakal umura hatta, umura hatta. Ha, hi, hu. Ha pedas di sini. Ta bersabdu, tekankan dan panjangkan ta itu dengan dua harakat. Hatta ja. Ja dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Al, hamzah baris atas naik di atas lam. Sekali lagi kita jumpa alif lam qamar ya. Haqqa wa dha. Dha di hujung lidah. Wahara amrullah. Lafz jalalah di sini dibacakan dengan tebal. Amrullahi wa hum idhar syafawi. Sempurna saja hum, jangan panjang. Terus masuk karihun. Dan hun ini diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan kurang, jangan karihun. Salah. Ataupun masuk nun awal jadi karihun. Juga salah.
Yang betulnya karihun. Ujung baru sampai ke nun. Kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. Saya waqaf di sini jadi pantulan qalqalah akbar. Kemudian saya ambil daripada hatta. Hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Baru berhenti. Boleh? Sekali lagi tarik nafas, kita baca ayat ini. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم karihun. Baru berhenti. Berhenti bacaan pada waqaf, bukan berhenti belajar. Jangan berhenti lagi. Teruskan istiqamah. Kita baru di permulaan, insya-Allah. Hari ini kita baca sampai ayat 54 saja. Diharapkan masih bersemangat ya. Sahabat-sahabat, kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga emoji yang sedang memeluk hati itu. Itu permintaan kita hari ini. Baik, sahabat-sahabat. Santai-santai lah ya. Jangan tension-tension. Belajar ini kena tenang. Hati kena tenang. Muka senyum. InsyaAllah. Ilmu mudah nak meresap masuk ke dalam jiwa sanubari kita. Baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa minhum. Di sini mim mati bertemu mim kena dengung 2 harakat. Idgham mislan saghir, nama hukumnya. Mim bertemu mim kena dengung 2 harakat. Jangan kita tak dengungkan. Jangan baca wa minhum may yaqulu zalli wa la taftinni. Salah. Dia kena wa minhum 2 harakat di situ. Kemudian may di sini juga 2 harakat. Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Daripada man yaqulu jadi may yaqu, 2 harakat. Lu lam baris depan ini naik di atas hamzah yang bertanda mati. Yaqulu zal, di sini zal baris atas naik di atas lam, bukan di atas nun ya. Ramai yang baca zan li, bukan zan li tapi zalli. Kerana di sini jadi hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. May yaqulu zalli wala, 2 harakat. Taftinni, baru ni itu. Di sini juga hukumnya wajibul gunnah, nun yang bertanda sabdu. Ramai yang melakukan kesilapan baca wala taftinni. Tak betul. Yang betulnya ialah wala taftinni. Tinni, baru masuk ni itu. Kemudian kita jumpa jim kecil di sini. Waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh waqaf. Dan kalau pilih untuk waqaf, ibtidak terus pada ala, satu, la 2 harakat. Ala fil fitnati saqatu. Ala fil, bukan fil, jangan baca fil di sini. Fa baris kasrah bunyi fi, bukannya bunyi fe. Jadi bila bertemu lam jadi fil. Fit ada bunyi angin itu, bunyi hamasnya. Fitnati saqatu. Tu. Ramai yang silap di sini. Dia bunyi dengan huruf ta. Saqatu. Tu jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Saqatu. Waqaf dengan sekurang, dengan 2 harakat di sini. Jangan waqaf dengan kurang dari 2 harakat. Di situ kena 2 harakat. Kemudian di sini kita jumpa qaf lam ya, waqaf qili, afdal diwaqafkan. Ibtidak terus pada wa in
dengung dulu 2 harakat di sini. Jangan cepat sangat masuk wa inna jahan. Tak betul. Wa inna jahan. Sini juga dengung 2 harakat. Jahannama la muhi hai. Ha pedas. Bukan hi. Kalau hi ha simpul itu. Hati-hati. Kalau ada teman-teman yang masih lagi keliru antara huruf yang mana ha, yang mana ha, jangan bimbang. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana teman-teman dapat membezakan kesemua itu dengan kami mengirimkan buku asas dan tajwid ke rumah anda. Kalau nak dapatkan kesemua itu, tunggu sehingga akhir pelajaran. La muhitatum. Di sini hukum iqlab. Di sini hukum iqlab. Daripada ta, tanwin di depan bunyi tun. Ditukarkan kepada bunyi mim jadi tum. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Itulah maksudnya iqlab. Iqlab iaitu menukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Ini sebenarnya tanwin 2 di depan ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dalam Al-Quran Asam Usmani, hukum iqlab dia tak tulis 2 baris. Dia tak tulis dhammatain, tapi dia tulis 1 dhammah ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah dan datang selepasnya huruf ba. Sudah pasti di sini merupakan hukum iqlab. Dibacakan dengan panjang 2 harakat. La muhitatum bil kafirin. Bil, bukan bil. Ramai baca bil ka. Tak betul. Bil ka. Itu, beza bil dengan bil. Ba bari kasrah bunyi bi, bukan bunyi b. Bila bertemu lam jadi bil. Ka, 2 harakat. Firin. Dan ra ni baris kasrah dibaca dengan nipis. Bukan tebal. Jangan baca kafirin. Itu salah. Itu dibacaan yang tebal. Dia kena baca nipis di sini. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Wa minhum man yaqulu zalni wa la taftinni. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Boleh ikut? Sekali lagi, tarik nafas. Kita baca ayat ini. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Okey so far? Okey ke okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan marilah sama-sama kita niatkan bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Jika Allah menerimanya, mohon Allah sampaikan dan kirimkan pahalanya juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, pasangan kita, anak-anak kita, insya-Allah ya, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Khusus bagi mereka yang telah meninggal dunia kerana mereka sudah tidak boleh pulang untuk melakukan amal ibadah ke dunia ini. Jadi oleh itu kitalah yang masih lagi hidup, masih lagi bernyawa, menjadi pembantu tali hayat dalam mengirimkan pahala jua kepada mereka, insya-Allah. Semoga Allah menerimanya. Dan kalau ada teman-teman kita yang tulis nama-nama mereka yang disayangi tersebut, minta sahabat-sahabat amin-aminkan. Boleh ya? Kita teruskan ayat yang seterusnya. Ikhfa hakiki di sini. Ramai yang silap baca intusib. Tak betul. Dia kena baca samarkan. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Intusib. Sib. Jangan baca sib. Jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Kalau masih lagi keliru di antara makhraj sin dan sad, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Tusib. Ada khokholah di sini, khokholah sughra. Tusibka ha pada hasanatu. Ikhfa hakiki sekali lagi di sini dibacakan dengan 2 harakat. Hasanatun tasuhum. Tasu ada hamzah mati di situ.
hum, bukan hum. Beza hum dengan hum. Ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim hum, jangan baca hum. Beza di situ. Baik. Di sini waqaf sili afdal diwasalkan kerana maknanya lebih baik kalau kita sambung. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, nak berhenti pun tidaklah kesalahannya. Tidaklah sampai berdosa kalau berhenti di sini. Hukumnya itu afdal diteruskan. Kemudian sekali lagi di sini ikhfa hakiki sama seperti sini. Tusibka musibatun. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya musibatun tapi datang ya masuk beserta dengung. Jadi baca musibatun, 2 harakat. Yaqulu qad, ada lantunan di sini qalqalah surah. Akhadh di hujung lidah. Akhadh, jangan akhadh jadi huruf zai. Di sini huruf zal. Akhadna, 4 atau 5 harakat. Amrana, sempurna saja izhar syafawi di sini, jangan panjang. Jangan baca amrana, tak betul. Yang betulnya ialah amrana min. Di sini dibacakan dengan ikhfa 2 harakat. Qablu, qab ada lantunan qalqalah di sini. Qablu wa yatawallaw. Hati-hati di sini. Wa yatawall, ini semua satu harakat. Lam bersabdu, tekankan. Wa yatawallaw. Law, waw juga bersabdu. Lam bersabdu, waw bersabdu. Jadi kedua-duanya ditekankan. Wa yatawallaw wa hum farihun. Hum sempurna saja, terus masuk. Ri jadi nipis. Farihun. Ri macam tersenyum gitu. Bukan ri itu tebal. Salah. Dia kena baca nipis di sini. Farihun. Ha, hai, hu, hun. Baru sampai ke nun di akhir itu. Ya, ma'ari li sukun. Kurang-kurangnya 2 harakat. Kita dengarkan sahabat-sahabat ayat ini. Tarik nafas dahulu insyaAllah. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana. Yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Okey, boleh ikut, diharapkan sahabat-sahabat ya, insya-Allah. Yang pentingnya kekal istiqamah, kita ikutlah. Kita tak boleh ingat semua pun, 1-2 perkara cuba ingatkan dan cuba praktiskan. Kalau ada di kalangan teman-teman yang nak belajar balik daripada asas, ustaz saya nak betulkan balik makhraj, nak belajar balik hukum tajwid satu persatu, macam mana nak buat? Jadi jangan bimbang, kerana bila kita belajar dalam satu muka surat ini, banyak hukum-hukum yang terlibat. Kalau sahabat-sahabat nak jalan yang lebih sistematik, lebih mudah, insya-Allah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan bagi tahu bagaimana kami dapat berikan sebuah buku asas dan tajwid serta rakaman buku tersebut kepada anda yang berhajat untuk belajar balik daripada asas. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah sahabat-sahabat bantu saya insyaAllah ya untuk menekan button share, kita kongsikan pelajaran ini, ataupun kita boleh tag pasangan kita untuk sama-sama kita suami isteri dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kita teruskan ayat seterusnya. Di sini lam bertemu lam, sama huruf, sama makhraj, sama sifat. Jadi qaf ini terus naik di atas lam yang bersabdu. Qul lay. Di sini idgham bi gunnah. Daripada lan jadi lay, 2 harakat masuk beserta dengung. Yusibana. Yusi bukan yusi, beza si dengan si ya. Yusibana, 4 atau 5 harakat. Illa, il bukan il, jangan baca illa tapi illa, 2 harakat. Ma, 2 harakat. Kataballahu lana.
kataballah. Dibacakan tebal lafz jalalah ini dengan 2 harakat. Hulana, 2 harakat. Huwa mau, muncungkan. Huwa maulana. La 2 harakat, na juga waqaf dengan 2 harakat. Wa 'ala Allah. Sekali lagi lafz jalalah dibacakan tebal 2 harakat. Falyatawakkalil. Jangan baca falyatawakkalil. Ramai baca lil di situ. Sepatutnya lil. Lam baris kasrah bunyi li. Bukan bunyi le. Jadi bila bertemu lam jadi lil. Mu'minun. Dan ma'arif disukun diwakafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan sahabat-sahabat ayat ini. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Okey, sekali lagi, tarik nafas, kita baca ayat ini. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Baru berhenti. Tapi berhenti bacaan pada ayat, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana lagi. Diharapkan masih bersemangat. Masih bersemangat tak? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Jangan lupa sahabat-sahabat, tekan button share. Bantu saya, kita panjang-panjangkan ilmu ini, insyaAllah ya. Baik sahabat-sahabat, masih bersemangat. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Qul hal tarabbasu. Qul hal tarabbasu. Ba bersabdu. Su bukan su, jadi beza su dengan su. Sod di sini. Tarabbasuna bina. Na dibaca 4 atau 5 harakat. Illa. La dibaca 4 atau 5 harakat. Ha pedas. Ihdal hus. Sekali lagi ha pedas di sini, bukan hus, tetapi husnayain. Yain bunyi lembut ini, bunyi lin ya, dengan sekurang-kurang 2 harakat. Husnayain. Jangan baca husnayain, tak betul ya. Yain baru berhenti. Kemudian wa nahnu natarabbasu bikum izhar syafawi. Sempurna saja. Mim mati yang ada tanda mati ini izhar syafawi. Ay masuk beserta dengung. Ay yusibakumullah. Dibacakan lafz jalalah dengan tebal 2 harakat. Hu bi'adza. Hu bi'a. Bukan a, jadi hamzah nanti. Huruf ain ya. Bi'adza di hujung lidah. Bim di sini idgham bi ghunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Bim min, bunyi saja min idhar halqi, terus masuk indihi. Di sini hukum ikhfa. Sahabat-sahabat perhatikan, nun ni kosong, nun ini ada tanda mati. Tapi sebenarnya kedua-dua ni merupakan nun mati. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun yang ada tanda mati ini menandakan hukum izhar halqi, dan nun yang kosong di sini hukum ikhfa hakiki. Jadi yang ikhfa, yang tak ada tanda mati, jangan lupa bacakan 2 harakat dengan samar. Bukan ain. Kalau ain jadi izhar, hati-hati. Jangan sampai tertukar izhar dan ikhfa. Min indihi. Hi dipanjangkan 4 atau 5 harakat di sini. Maksilah tawilah.
au biaidina biaidina. Di 2 harakat, na juga 2 harakat. Fatarabbasu 4 atau 5 harakat. Dengungkan 2 harakat. Inna, na juga 2 harakat. Ma'akum, mim mati bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Ma'akum mutarabbisun. Kita dengarkan ayat ini sahabat-sahabat, ikut saya baca, tarik nafas. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabim min indih an yusibakumullahu bi'adzabim min indihi aw biaidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Okey, masih bersemangat. Kita nak sikit saja lagi. InsyaAllah hari ini sampai ayat 54 saja. Kita berada sekarang ini, kita nak masuk ayat ke-53. Ayat yang kedua yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat. Kalau boleh saya tahu sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini, daripada mana? Alhamdulillah, kita mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, khususnya bukan saja daripada rakyat Malaysia, khususnya daripada sahabat kita daripada Singapura dan Indonesia. Mungkin ada teman-teman kita, boleh munculkan diri, kenalkan diri anda kepada saya dan teman-teman yang lain insyaAllah. Dan juga sahabat-sahabat yang berada di Malaysia, kalau boleh saya tahu, kebanyakannya daripada negeri mana ni? Daripada negeri mana? Ada tak daripada negeri kelahiran saya, daripada Kedah? Tapi walau bagaimanapun, daripada mana kita asal, ingatlah, kita semua merupakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kita asal daripada ayah dan ibu yang sama. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya ibu kita. Ibu kepada seluruh manusia, iaitu Sayyidatina Hawa. Jadi kita semua merupakan saudara, seagama, seakidah. InsyaAllah ya sahabat-sahabat, marilah kita berkasih sayang kerana Allah. Membantu, doa mendoakan, tolong menolong ya insyaAllah. Baik, kita nak masuk kepada ayat yang seterusnya ini. Ayat yang ke-53. Kedua yang terakhir untuk hari ini. Yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk menekan button share ya, bantu saya. Qul di sini ikhfa hakiki. Bukan an. Walaupun hamzah bari atas bertemu nun, asalnya bunyi an, tapi di sini kena samarkan. Anfiqu taw'an. Bunyi saja an idhar halqi. Au kar. Di sini ra dibaca tebal. Kaur, jangan baca kar itu tak betul. Dia kena baca kaur. Hal, di sini pula idgham bila gunnah. Asalnya kaurhan, tapi datang lam jadi kaurhal. Kaurhal. Sahabat-sahabat perhatikan baris duanya tidak selari. Idgham bila gunnah, atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Berbeza dengan izhar halqi tadi. Izhar halqi atas dan bawahnya selari. Nampak tak? Selari. Yang ini tidak selari. Yang tidak selari di sini hukumnya idgham bila gunnah. Yang tidak selari bukan saja idgham bila gunnah. Boleh jadi idgham bi gunnah, boleh jadi ikhfa hakiki. Yang selari sahaja reserve khusus untuk hukum izhar halqi. Inilah keistimewaan yang ada pada Al-Quran Rasam Usmani. Ya. Au karhalai. Idgham bi gunnah di sini, nun mati bertemu ya, masuk beserta dengung. Lai yutaqabbala minkum. Min di sini dua harakat. Kum izhar syafawi. Innakum nun sabdu ni wajibul gunnah, dua harakat.
Kum idhar syafawi. Ikhfa hakiki 2 harakat. Kuntum. Tum idhar syafawi. Masuk saja. Jangan panjang. Terus. Qauman. Di sini kena panjang 2 harakat. Ikhfa hakiki. Qauman fasiqin. Kita dengarkan ayatnya. Ikut saya baca bersama-sama. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Baru berhenti di situ. Dan kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat untuk kita teruskan. Diharapkan sahabat-sahabatnya senantiasa diberikan istiqamah dan juga perasaan seronok belajar mengaji Al-Quran ini, insya-Allah ya, supaya sama-sama kita dapat menelusuri satu persatu muka surat hinggalah sama-sama kita dapat khatam Al-Quran. Yang mungkin pertama kali bersama dengan saya ini, diharapkan sahabat-sahabat boleh terus mengikuti pelajaran yang kita berikan. Kita buat live setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center. Kita ada jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. InsyaAllah sahabat-sahabat jangan lepaskan peluang untuk belajar mengaji Al-Quran bersama-sama dengan saya, insyaAllah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir untuk hari ini. Dan setelah selesai habis bacaan ayat ini, kita baca balik semua sama-sama daripada awal ayat 48 hingga 54. Kita lihat ayat ini dahulu. Wa ma huruf hijaiyah, bukan wama, jangan nganga luas wama, itu tak mau. Itu nanti lalat terbang ngeng masuk mulut. Wa ma mana'ahum mana'ahum idzal syafawi ifa hakiki 2 harakat samarkan. Tuqbala tuq ada lantunan di sini qalqalah. Tuqbala minhum min idzar halqi hum izhar syafawi. Nafaqatuhum izhar syafawi sekali lagi. Illa annahum izhar syafawi. Kafaru billah. Lafz jalalah dibaca nipis di sini 2 harakat. Kafaru billahi wa birasulihi. Hi itu dipanjangkan 2 harakat. Wala ya'tuna as-salah. Nun baris atas naik di atas sad, bukan di atas lam. Di sini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Ta illa wa hum idzal syafawi. Kusala sa 2 harakat, la 2 harakat. Wala yunfiqu ifa hakiki samarkan 2 harakat. Fiquna illa wahum idzal syafawi karihun. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas ya, kita baca bersama-sama. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru. كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah selesai satu persatu ayatnya hari ini. Jom sekarang ni kita baca sama-sama daripada awal ayat ke 48 hingga 54. Sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran ya, insya-Allah boleh buka ke halaman 195. Yang tak ada Al-Quran, kita akan bawakan ayat-ayatnya sebentar lagi di bahagian bawah ini insya-Allah. Juga saya nak sahabat-sahabat sebelum kita mulakan, boleh tak bantu saya tekan button share, yang mana yang dah tekan pun boleh tekan lagi, yang belum lagi khususnya tekankan button share, insya-Allah kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini sebelum kita mulakan. Dan selesai saja baca nanti saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan kami mengirimkan buku asas dan tajwid serta rakaman buku tersebut. Dan banyak lagi keistimewaan yang lain, insya-Allah. Sekejap lagi saya ceritakan. Jom, siapa nak minum air silakan, bismillah. Siapa nak betulkan kedudukan juga, bismillah. Insya-Allah kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم
قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedikit perkongsian yang boleh saya sampaikan untuk ruangan yang sedikit kali ini, insya-Allah. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat kepada teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi bagi teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa untuk bersama dengan saya setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center. Yang belum lagi like page, boleh like page, insya-Allah sahabat-sahabat. Dan juga waktu siaran kita pukul 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Dan juga di kesempatan ini saya nak kongsikan kepada teman-teman dirahmati Allah yang berhajat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau sahabat-sahabat merasakan, Ustaz, kali inilah masanya untuk saya kembali mengingatkan kembali. Dulu mungkin kita dah pernah belajar Al-Quran, ilmu tajwid ini, tapi dah lama mungkin tinggal. Ada yang dah lama tinggalkan Al-Quran ini, tinggalkan ilmu Al-Quran. Mungkin dia masih baca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Qurannya masih lagi kurang mantap, masih lagi kurang baik dan sebagainya. InsyaAllah saya nak mengajak sahabat-sahabat, selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, marilah bersama saya dan kawan-kawan lain yang telah menjadi ahli cepat Quran. Kerana ahli cepat Quran, kita memberikan beberapa keistimewaan tambahan, iaitu kita kirimkan ke rumah ahli sebuah buku asas dan buku tajwid, dan kita berikan rakaman buku tersebut. Kita tak biarkan begitu sahaja, kita bimbing bacaan buku asas dan tajwid tersebut. Saya sendiri akan membimbing teman-teman untuk belajar balik daripada asas, insya-Allah. Kita go back to the basic. Kita betulkan kembali makhraj huruf, hukum tajwid satu persatu, dan insya-Allah seterusnya lah benda itu memerlukan proses pembelajaran. Jadi insya-Allah yang terbaik ialah kita balik kepada asas balik. Kita betulkan kembali huruf-huruf, kerana biasalah huruf hijaiyah ini merupakan huruf Arab, bukan huruf bahasa Melayu. Jadi ada huruf-huruf yang perlu diperkemaskan kembali. Contohnya huruf Ain. Kita bahasa Melayu tak ada huruf Ain. Kita ada huruf A saja. A sinonim dengan Hamzah. Ataupun kita ada Z. Dalam huruf hijaiyah ada Za, ada Za. Jadi begitu juga huruf Sin. Kita ada Sin, dalam huruf hijaiyah ada Sin, ada Tha, ada So. Dalam huruf hijaiyah kita ni ada S. Huruf Romi kita ni ada S saja. Jadi kita nak betulkan kembali daripada awal. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat yang join jadi ahli, kita berikan selain daripada buku dan rakaman ini, 3 lagi bonus tambahan, iaitu yang pertama, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang kedua, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran, insya-Allah dari masa ke masa, seluruhannya 30 juzuk. Dan rakaman buku asas dan Al-Quran keseluruhannya ada hampir 800 video pelajaran, ya teman-teman. Bukan 8 video tau, bukan 80, hampir 800. Memang kita nak bantu betul-betul teman untuk belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan juga yang ketiga dan istimewanya, kita berikan konsultasi. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan, hubungi kami. Jangan malu-malu, insya-Allah. Tak ada siapa pun tahu, antara sahabat dan kami saja yang tahu. Dan sudah pastilah Allah yang maha mengetahui. Apa yang terdetik dalam hati kita ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian Al-Quran. Jangan sampai nanti kita pulang bertemu Allah dalam keadaan tidak ada jawapan untuk diberikan bila ditanyakan kenapa kita tak tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran setelah diberikan umur yang panjang, kesihatan, rezeki yang melimpah ruah di dunia. Kemana kita habiskan usia dan wang ringgit kita. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, marilah bersama saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan bimbang, tidak ada komitmen bulanan dan tahunan.
tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, yuran keahlian hanyalah sekali saja seumur hidup dan yurannya sangat-sangat rendah sahabat-sahabat. Dan khususnya bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul yang baru saja lepas ini, kami telah extendkan promosinya sehingga 7 hari bulan ini. Jadi hari ini siapa yang mendaftar hanya perlu membayar bukan 10,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 400, bukan 300. Untuk hari ini, sahabat-sahabat yang mendaftar sekali saja seumur hidup hanya membayar RM250. Kos buku, kos pengantaran dan sedikit kos rakaman. Kerana itu bukanlah RM20 bukanlah nilai ilmu yang kita sampaikan ini. Kerana ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, haram bagi kita meletakkan harga. Jadi yuran keahlian itu kita kenakan hanyalah untuk sedikit kos perakaman, kos buku dan pengantaran, dan sedikit sebanyaklah kos-kos yang lain yang terlibat. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang belum lagi menjadi ahli, jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dan sahabat pencinta Al-Quran yang lain menjadi ahli cepat Quran. Jadi yang berhajat, siapa yang berhajat dengan betul-betul apa tindakan perlu dibuat, boleh komen sekarang di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapatkan, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh ambil nombor yang saya nak bagi tahu ini, iaitu 0111-621-7797. Nombor seperti yang tertera di bawah itu. Boleh print screen ataupun boleh ambil pen dan tulis. Nanti habis live ini terus WhatsApp kami nombor ini, 0111-621-7797. Ataupun mungkin ada teman-teman yang kata, Ustaz saya tak erti nak print screen Ustaz, macam mana? Macam mana saya tak ada pen nak tulis ni? Jangan bimbang. Saya bagi jalan yang lebih mudah. Sahabat-sahabat komen di ruangan bawah, tulis nombor telefon anda. Tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen sekarang. Sekejap lagi insya-Allah admin kami akan hubungi, akan bagi tahu bagaimanakah langkah untuk membuat pendaftaran, dan kami akan mintakan alamat rumah anda bagi kami postkan buku dan rakamannya, aksesnya itu kami akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan secepat mungkin insya-Allah. Kalau sahabat-sahabat daftar hari ini, insya-Allah paling lewat pagi esok kita akan postkan buku tersebut ke rumah anda. Jadi bagi teman-teman yang berhajat ataupun mungkin yang dah biasa buat pendaftaran atas talian, boleh terus buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com ya. Yang mungkin dah biasa boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. Sekali lagi saya bagi tahu, yang berhajat komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor 0111-621-7797, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun buat pendaftaran langsung di www.cepatquran.com. Terima kasih sahabat-sahabat yang komen nak jadi ahli. InsyaAllah sama-samalah ya. Kita nanti kalau boleh tak saya minta ada permohonan, sahabat-sahabat yang mendaftar jadi ahli ini, bila buku dah sampai nanti, boleh tak tag Fatihah Learning Center supaya kami tahu sahabat-sahabat dah terima buku tersebut ya. Nanti, dan juga jangan lupa ada persoalan nanti bila dah join jadi ahli, jangan malu bertanya. Hubungi kami insya-Allah untuk sama-sama kita bimbing belajar mengaji Al-Quran ya. Ini semua merupakan perjalanan. Anggap ini satu perjalanan dalam hidup kita. Ada fasa-fasanya. Mungkin ini adalah fasa untuk kita buat orang kata apa, tindakan yang tepat untuk kita kembali belajar mengaji Al-Quran. InsyaAllah dalam tempoh promosi Maulidur Rasul ini jangan lepaskan peluang hanya dengan bayaran RM250 seumur hidup menjadi ahli cepat Quran insya-Allah. Jadi selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat yang nak jadi ahli, jangan lupa untuk tonton bagi mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan di dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang salah dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa.
Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.